Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Menteri Sibat, Menteri Saraswati, Ketua Sidah, Ketua Wilayah Persekutuan, Datuk Zaman, Datuk Bandar, Sarabanan, Saya Raja semua besar dan malam petang ni. Terima kasih. Dan rakan-rakan termasuk peniaga-peniaga di Little India, saya ucap terima kasih kehadiran saudara. Dan saya setuju hadir bersama kerana saya nak tumpu robah wajah Kuala Lumpur. Saya boleh tengok gedung-gedung bertanda tinggi, restoran-restoran besar, bangunan-bangunan gagah. Kita juga mesti ingat majoriti rakyat di Kuala Lumpur ini adalah golongan pendapatan kecil, dan tempat peniaga-peniaga, warung, restoran kecil termasuk di India, tempat tumpuan rakyat. Sebab itu saya bagi arahan kepada jabatan dan Datuk Bandar, kita ubah ekonomi madani ini, ekonomi yang prihatin, ambil tahu tentang masalah yang dihadapi oleh golongan bawahan. Saya sebut di sini sama ada Melayu, Cina, India, kategori ini mesti diberi perhatian. Sebab itu saya tidak setuju dalam langkah madani ini banyak bicara soal untuk kaum ini, kaum ini. Tidak. Bila saya sebut sekolah daif, sekolah tanah rosak, bumbung tak ada, dinding pecah, saya tak peduli sekolah mana. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, semuanya mesti dibantu. Dan Alhamdulillah sebelum Oktober tahun ini semua sekolah ini dapat diselesaikan perkara asas ini. Ini kepada kawan-kawan saya masyarakat India, kerana ramai pemimpin masyarakat India di sini harus tahu, dalam sejarah ini kali pertama kita buat dasar yang jelas, dasar yang konsisten. Bila kita sebut sekolah orang miskin, sekolah yang rusak, tanah rusak, kita bantu semua sekolah. Jadi saya mahu kawan-kawan saya, termasuk pemimpin masyarakat India, faham ini pendekatan baru. Saya tak jumlah, ini jumlah berapa ringgit untuk India, sekolah India, atau sekolah Tamil, atau sekolah Cina, atau sekolah kebangsaan. Ada saja sekolah, ada saja masalah, kita wajib selesaikan. Saya tak kira sekolah apa, kerana di sekolah anak-anak kita belajar. Itu satu. Kedua, seperti saya sebut, kemiskinan tegak di Kuala Lumpur tak ramai. Baru-baru ni ICU panggil semua ahli parlimen yang ramai di sini, kenal pasti tiap keluarga yang masuk kategori hardcore poor, kemiskinan tegak. Yang betul, majoriti Melayu dan ramai juga India. Ada golongan kecil masyarakat Cina. Kita tak kira kaum mana masuk dari kategori miskin tegak, kita bantu. Ini baru disebut madani. Ada compassion. Kita ambil kira masalah rakyat yang dihadapi. Jadi sebab itu masalah 135,000 keluarga yang masuk dalam kategori miskin tegak, dan saya nak tak sampai 2,000 di Kuala Lumpur, tak boleh ya? Itu kita selesaikan tahun ini juga. Saya beritahu semua jabatan, termasuk ahli agama wilayah, tak ada tolak ansur. Ada saja keluarga, saya tak kira kaum apa, rakyat kita jaga dan bela. Ini pendekatan yang harus difaham ya. Itu. Hari ini umpamanya saya cakap soal gerai, soal kedai-kedai, soal warung, restoran-restoran kecil. Yang besar 5 bintang tak payah kita ambil tahu, kita bagi kelulusan lesen saja. Kadang-kadang lesen untuk restoran 5 bintang ini lebih cepat diluluskan daripada warung-warung kecil. Ini kita kena ubah. Sebab yang ramai guna ini orang bawah. Jadi sebab itu saya mahu Kuala Lumpur dikenali bukan sahaja dengan mercu tanda ada gedung tinggi-tinggi, tetapi Kuala Lumpur di bawah tadbiran kerajaan perpaduan dan saya selaku Perdana Menteri
mesti Kuala Lumpur yang ambil tahu gerai, warung, Little India, Kampung Melayu yang susah kita bantu, dan ini menjadi keutamaan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan saya sudah rasmikan 2-3 yang sebelum ini, dan hari ini kebetulan di Little India yang majoritinya masyarakat India. Mesej apa? This is not about race. This is about justice for all Malaysians. Tetapi ia tak hentikan polemik, masih bangkit. Orang baik, kalau hari ini saya datang ke Little India, Datuk Bandar umumkan beberapa program India, nanti yang pelapor-pelapor Melayu sebut, tengok Anwar ni jaga India saja, dia tak jaga Melayu. Saya pergi cakap soal Melayu, termasuk teks minta anak-anak Islam baca hadis. Dah ada orang India kita tengok Anwar ni Islamis, dia nak propagate Islam. Semua tak kena. You know why? There are elements in this country. It can be some of them, of course, racist in the opposition. Some of the so-called liberals who want to dictate us and must understand what is governance according to their understanding. And this is wrong. As a Muslim, knowing the contentious debate on the issues of religion now exploited by extremists and Muslim fanatics, it is our duty to inculcate the correct understanding of Islam to Muslims so that they can counter. You join my party, you go to heaven. You don't join my party, you go to hell. If we educate the Malay masses that this is wrong, and it is my duty therefore to encourage Muslim students to understand their religion. And if the Hindus want to then use the occasion, using their temples, using education to make people understand, not the extremist, fanatical Hindu understanding, but the Hindu message, I'm all for it. There is no problem whatsoever. Tetapi jangan guna ini untuk memecah belahkan kita. Saya tidak mau apologize. Yes, saya akan pastikan anak-anak Islam di Malaysia ini faham Islam yang sederhana, hormat satu sama lain, tidak hina orang berdasarkan warna kulit dan kaum, dan berdasarkan tiap rakyat di negara ini sebagai anggota keluarga besar kita, menghormati dan memuliakan mereka. Orang yang duduk di sini 4-5 generasi, jangan kita hina mereka. Dan ini tidak merubah pendirian kita bahawa Malaysia tetap terima bahasa kebangsaan, tetap terima Islam sebagai agama persekutuan, belajar Melayu dan hak istimewa Melayu di Bumi Putra. Ini bukan untuk menunjukkan ketegangan. Saya sering tekankan hal ini kerana ini tidak mudah, saudara. Satu pihak terlampau di sana, di sini satu kes bila di baru-baru ini saya Islamkan seorang anak muda umur 27 tahun. Itu seolah-olah Anwar dah menyeleweng. Jadi pahaman kita ini terlalu cetek. Kita mau kerajaan toleran, kita mau orang Melayu tolerate. Tapi kalau ada tindakan yang sedikit yang tidak sesuai, terus kita kecam dan anggap ini melanggar peraturan dan kebenaran. This is not the way we should behave as true Malaysians. Learn to respect, learn to understand that we have our priorities. Apa yang saya tidak akan compromise? Jangan paksa. Saya minta anak Islam belajar 40 hadis. Jangan paksa bukan Islam. Mata pelajaran ini untuk anak-anak Islam dalam mata pelajaran pengajian Islam. Tanyalah dulu, jangan marah dulu. Dan saya harap mesej ini difahami, saudara. Ya. Saya mau, ya. Sekarang saya giliran saya pimpin. Saya mau anak-anak kita dari semua kaum dia kasih kepada kita, kerana dia tahu kita jaga dia dan kita kasih kepada dia. Oh apa? Dia Melayu, dia Cina,
Ya. Atau India, Dayak, Kazakh. Tak boleh kita ambil satu sikap baru di Malaysia ini. Apakah dengan cara ini saya telah jual diri kepada Cina? Jangan dengar orang politik yang sudah desperate, yang bankrupt. Bagi peluang perintah 22 tahun. Ada baik, ada buruknya. Ada rasuah banyak. Ada pemimpin-pemimpin punggah kekayaan bilion-bilion ringgit. Ada pesawat, ada kapal, ada harta di luar negara. Sekarang nak ajar kita mesti jaga Melayu. Kerana Anwar ni tak jaga Melayu. Saya nak bagi tahu, saya jaga negara ini. Saya tidak ambil tanah bala kontrak dengan rakyat negara ini. Ini syarat penting. You want to serve, you serve them well. You example, don't steal from this country and then go to the villages and say, save the Malays, protect the Malays against the Hindus or the Chinese. Stop this nonsense. And I appeal to you, Malays, Indians, Chinese, Sarawakans and Sabahans, save this country from these religious fanatics and racists amongst us who are not truly championing the cause of the Malays but only for their own survival. Dan untuk itu kita kena pakat, kita faham. Saya jaga wilayah itu. Ada hal-hal saya selalu tegur Datuk Bandar. Saya mau lebih lagi kebaikan untuk rakyat. Tapi bila dia buat baik, bila jalan ke laksana untuk program yang baik, kita hargai dia. Itu cara kita. Ada kawasan-kawasan India yang masih belum diberi perhatian. Awak untuk perhatian kita. Kita bantu. Negara ini dah merdeka lebih 60 tahun. Saya jaga negeri ini baru 9 bulan. Dia ambil masa. Dan ada kegangan keuangan. Cuma Sulawesi Barat tahu, Saras tahu, Sarawak tahu. Dan lainlah PBB. Saya tak tolak ansur dalam soal orang salah guna kuasa. Saya tak mau tolak ansur kita. Dan negara ini mampu kita majukan. Kawan-kawan saya masyarakat India tahu kita buat apa baru-baru ini. Pertama, transisi tenaga, energy transisi. Malaysia ada minyak, ada gas, ada hijau, ada green, yang sebut renewable energy. Kita ada polisi sekarang untuk angkat negara Malaysia sebagai contoh negara yang boleh buat energy transition yang baik. Lepas itu kita ada plan perindustrian, industrial master plan. A lot of hard work, not Anwar, ministers, ministry, officers kerja rancang betul-betul macam mana nak jadikan Malaysia ini industri, termasuk digital, transformasi digital dalam program IT, AI, supaya kita jadi negara yang hebat. Boleh tarik Elon Musk, boleh tarik syarikat Eropah, syarikat Amerika, syarikat China, syarikat India untuk datang melabur dan tingkatkan ekonomi negara kita. Itu plan perindustrian. Dalam 2 minggu lagi kita buat kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 akan letak di parlimen dan dibahaskan di parlimen. Saudara, ini semua memerlukan tumpuan dan kerja kuat. Selepas itu belanjawan madani kedua bulan Oktober. Apakah dengan ini kita selesai semua masalah? Tidak. Bila India tetapkan cukai bawang naik 40%, dia jadi masalah. Harga barang akan naik. Kita kena kawal, kita kena bantu subsidi setakat ini kita mampu. Beras, harga dunia, pasar dunia sudah naik. Jadi import beras luar harga naik. Tetapi kita bagi syarat, harga beras tempatan tak boleh naik keadaan tampung. And this is our policy. Jadi kita hadapi masalah ini dan rakyat harus tahu
Saya semalam saya kata dalam dialog dengan anak-anak universiti di Johor Bahru, saya kata memang kadang-kadang komunikasi kita tidak baik, ada kelemahan. Jadi bila pembangkang kecam, kelemahan kita menjawab. Tapi saya minta rakyat jangan begitu, ambil tahu. Jangan dari satu TikTok atau satu Facebook view, harus ambil tahu. Dia macam-macam pecah. Saya dengan Presiden Jokowi sign soal sempadan, terus dia kata Anwar dah serah sempadan Malaysia kepada negara Indonesia. Dan tipu itu terus menerus. Ada yang tipu pakai sokong, ada yang tipu pakai serban, ada yang tipu pakai jubah. Bila saya jawab, dia kata Anwar dah mengecam ulama. Jadi sosial kena faham, kita tidak sign sempadan Sabah Indonesia, kita belum sign sebab kita tak setuju. Jadi kita takut. Yang lain kita tanda tangan kerana Indonesia negara jiran, kita kena sahabat. Yang kita setuju, kita setuju. Ini sebagai contoh. Jadi politik ini menjadi tempat untuk kecam-mengecam. Saya rayu kawan-kawan, ini saya tak kata saya buat sebab itu, ada kelemahan. Tapi tak kira lah pasti. Ada di sini ada keadilan, ada MIC pun ada. Ini Sarabana cakap yang ada. NGO pun ada. Negara-negara lain. Saya nak beritahu, bagi saya semua kita negara, saya mau jadi ketua Perdana Menteri supaya dalam rekod, bukan kerana saya berjaya naikkan bangunan tinggi, tak. Bukan kerana saya boleh buat satu gedung besar, tidak. Saya nak jadi pemimpin yang setiap rakyat tahu this man did his best for our people, for every rakyat in this country. Dan ini memerlukan kerjasama saudara. Jadi saya harap dengan program ini, yang lainlah tadi Datuk Bandar dah terangkan tadi, saya nak tunjuk kita jaga kawasan Melayu, kawasan India, mana tempat saja yang sesuai. Kawasan Cina saya belum pergi lagi. Bung Kairu dah tanya saya bila nak pergi. Bagi saya ini pendekatan kita. But it will take time. Sebab bukan tak ada dulu, dah tolong ini Little India dah lama. Cadangan saya nama Kompleks Kesempatan pun semasa Syaril Samad jadi Menteri Wilayah lama. Bukan saya nak ambil kredit semua. Tapi bila saya warisi, biarlah elok, biarlah bersih, biarlah kita upgrade sedikit. Kadang yang pakai ni, yang besar-besar tak datang, takkan tur-tur dan tasri-tasri datang ke kedai ini dah. Ya. Jadi jagalah rakyat. Jadi kita kata upgrade, termasuk yang jual bunga dan yang lain yang kecil-kecil, kita upgrade supaya bersih dan indah. Jadi apa yang di antara lain, Kuala Lumpur dikenali dengan negara kota yang bersih dan indah bagi kalangan yang di bawah. Kalau tidak, kalau gerai ini warung memang tu. Sebab tu saya tiap Jumaat, walaupun dikecam dalam kita kerja lain di melawat, tiap hari Jumaat sebelum saya pergi solat Jumaat, saya akan pilih makan di warung. Dia berkata tempat di Malaysia ini, sebelum Jumaat pergi ke warung, supaya warung dapat perhatian. Perdana Menteri makan di warung, dan senang nak belanja 450 orang murah, dan makan pun baik, kawasan pun bersih. Boleh kalau saya kata esok saya nak makan di warung, tidak kamu baru,
Datuk Bandar dia terkerah orang dia bersih siap-siap. Betul tak? Ya, jadi membantu. Dia ada rugi. Jadi maknanya kita cuba jaga golongan rakyat ini berpendapatan rendah. Dan yang lain ekonomi, harga barang, kita akan cuba sedaya upaya kita. Jadi inilah yang saya nak sampaikan. Dan baru-baru ini kawan-kawan yang sama juga dalam satu conference, Tamil Language Conference besar di dunia buat di Muslim Melayu. Dan saya tak tahu, saya Tamil kunjung-kunjung saja. Cablu boleh, sikit-sikit ya. Dan saya sokong, dan kita bantu luruskan soal research, soal conference dan lain-lain. Dan saya diberitahu, dia kata ini sekolah-sekolah Tamil syarat 15 orang. Jadi saya beritahu ke Fadlina, turunkan syarat. Ada 10 pelajar pun bagi pelajar Tamil, tak ada masalah. Jadi kita dengar, dan saya luluskan masa itu 5 juta ringgit untuk kajian dan perkembangan Tamil di negara kita. Tak ada masalah. Syaratnya semua belajar bahasa kebangsaan. Orang India sebagainya belajar bahasa Tamil, silakan. Orang Cina nak kembangkan bahasa Mandarin, silakan. Itu important economic language region kita. Orang Islam ramai nak belajar bahasa Arab, kita support. Kita tak payahlah gaduh. Ada cara-cara yang lagi kita buat. Jadi saya harap dengan ini juga. Dan saya telah pastikan untuk kenaikan gerai-gerai termasuk kawasan-kawasan perniagaan di India ini, kita tambah peruntukan. Dan saya beritahu, kalau bila peruntukan sudah agak cukup di bandaraya untuk tahun ini, kita tambah 10 juta ringgit untuk tujuan ini di seluruh sebut dulu belanja tepukan. Baik. Dan tadi disebut oleh Menteri dan juga Sarwana tentang pekerja asing. Kita negara ini terlalu ramai pekerja asing. Kadang-kadang kerja yang kita boleh buat. Saya minta penguatkuasaan gerai-gerai yang diberikan kelulusan kepada orang tempatan. Kalau dia sublet kepada orang bukan rakyat Malaysia, kita tarik balik lesen gerai. Ini saya supaya jangan besok protes. Saya beritahu sekali lagi, lesen yang diberikan kepada pekerja tempatan mesti digunakan oleh orang tempatan. Kalau didapati lesen itu diserahkan, disublet kepada orang asing, kita akan batalkan lesen itu dan serah kepada orang lain. Setuju? Tak setuju juga. Kemudian ada beberapa permintaan seperti bila saudara sebut, dia minta kedai gunting. Saya pun tak faham, aku tak boleh gunting. Saya kadang-kadang Azizah ada gunting saya. Lepas tu kadang-kadang nampak tak elok sikit. Kalau kurang elok tu Azizah gunting. Sekali di pengalaman saya di Sungai Buloh, mula-mula seorang banduan minta gunting. Dia datang jumpa saya nak gunting, kemudian guard ada dengan M16 semua keliling. Saya tengok dia gigit. Saya kata bagi dia sabar dulu, jangan bagi dia gunting. Jadi dia kata tak boleh, dah tunggu lama. Habis perempuan campur rambut saya. Kerana dia tangan dia tak steady. Jadi kita bagi kelulusan. Oleh kerana kedai-kedai gunting minta juga, saya bagi tahu siapa, bagilah sikit. Juga restoran. Tapi saya tak mau bagi penuh, sebab saya rasa perlu kita cari jalan. Biar lalu Tibet, mari modal tekun, kita cari jalan, bagi modal. Kalau kedai-kedai India, bagi anak-anak India tak apa, bagi dia training. Sebab sekarang orang muda, dia bukan mau gunting dia dulu, tak ada lagi dah. Dia, kita bagi latihan. Dan saya ingat dulu Tibet bagi satu untuk baik restoran, gunting rambut, apa dia jatuh tadi? Hairstyle. Ya yo, kena balik.
Kemudian menjual baju pun kena cari orang asing. Tapi oleh kerana keperluan segera untuk 3 kategori ini tidak lulus tidak sepenuhnya, dan saya minta nanti dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini, Menteri akan bawa paper supaya kita lulus sebahagian untuk 3 kategori ini. Dan syaratnya kementerian akan pastikan kita ada some training dan insentif untuk pastikan anak-anak kita dilatih dan kerja. Kalau kita tak boleh continue like this, tapi temporary tak apalah, semua ni memimpin dia bising saja. Lupa saja dah terus jadi kedai gunting, dah terus jadi restoran, dah terus jadi ayo. Jadi saya kata okey lah, kerana dia orang bising sangat, saya dulu. Tetapi biar kita kategoris betul-betul dan kita tambah training dan tibet termasuk pada anak-anak India. Sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum.